السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته قربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين. Kami berniat belajar dan mengajar, mengambil dan memberi peringatan, memberi dan mengambil manfaat, memberi dan mengambil faedah, mendorong kepada berpegang teguh dengan kitab Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyuruh kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala dan memberi tunjuk kepada kebaikan, kerana semata-mata mengharapkan kepada redha Allah Subhanahu wa taala, merekatkan diri serta mengharapkan pahala daripadanya yang maha tinggi lagi maha suci. Amin. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat bertemu dengan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Yang bahagia pengurusi timbalan pengurusi, Imam Bilal Ahli Jawatankuasa dan sekalian hadirin dan hadirat, mudah-mudahan kita semua sentiasa dirahmati, diberkati, diluaskan rezeki, diqabulkan hajat, terpelihara berbagai jenis fitnah, terpelihara berbagai jenis yang tidak diingini, terpelihara berbagai jenis penyakit dan disembuhkan berbagai jenis penyakit zahir dan batin bagi diri kami dan keluarga kami. Amin Allahumma amin. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula wa wahab li rizqan wasi'a wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Qala al-musannif rahmatullahi ta'ala yanfa'una fi ulumihi ulumana fid darain radhiyallahu anna wa radhiyallahu ankum. Disambung balik surah Al-Lail. Nabi SAW pesan pada sahabat, kalau sembahyang terutama bacaan jahar, jangan dilupakan bacaan surah Al-A'la, surah Asy-Syams dengan surah Al-Lail. Tiga surah ni memang digalakkan dibawa dalam bacaan dalam sembahyang. Dan Nabi tak galakkan kita baca surah yang panjang. Kalau bila Nabi tak galakkan, hukumannya menjadi makruh. Bacaan tu panjang menjadi makruh kecuali pada tempat yang dibenarkan oleh Nabi SAW. Seperti hari Jumaat, Nabi SAW
menggalakkan baca surah Sajadah dan surah Al-Insan, maka itu sunat. Maka mungkin boleh diawalkan, sebab hari Jumaat ada tempat tak bekerja, ada tempat bekerja, maka mungkin boleh diawalkan 5 minit terus masuk sembahyang, supaya boleh mengamalkan surah Sajadah, mengamalkan surah Al-Insan. Kawan-kawan saya yang hafiz, yang dulu-dulu, yang bayi-bayi saya, yang umur sekarang 50 lebih, masa itu saya senior, dia junior. Saya 42, sekarang ni 42, mungkin sekarang ni mungkin 52 ataupun kurang lagi, ada yang 49 dan sebagainya. Maka bila maka umur mereka 30-an, masa saya umur 20 lebih, mereka kata ada satu surau ni tak ada orang sembahyang. Kita datang-datang ke tempat tu maghrib, mereka jamaah tabligh tetapi pelajar kaum bujuk hafal Quran. Mereka keluar pergi kat surau tu, dia cakap surau ni ada orang ke tak ada orang. Sembahyang maghrib 2 orang lah imam, 2 orang lah azan, 2 orang lah makmum. Main syak pun sama juga. Pagi tu azan, lepas tu start baca surah Sajadah. Masa tengah baca surah Sajadah tu, dia baca dengan keadaan yang biasa. Dia dengar orang datang. Mana orang datang ni? Tapi tak apalah, habis sembahyang dia tengok belakang. Mana datang orang ni? Pakcik ni mana datang? Makcik ni mana datang? Rupa-rupanya sembahyang Sajadah ni, kalau dengar sembahyang Sajadah, makcik-makcik ataupun orang-orang, dia rindu balik. Dia akan rasa rindu balik sembahyang yang ada sujud Sajadah. Maka amalan sujud Sajadah ni biasa dibuat. Begitu juga dengan sembahyang gerhana. Rakaat pertama surah Baqarah, rakaat yang kedua surah Al-Imran, lepas tu surah Al-Maidah rakaat 4. Biasanya orang tak dapat nak pergi, tapi dituntut memang macam tu cara je. Maka surah-surah yang panjang kita baca pendek. Maka bagi orang yang hafaz, iaitu orang yang menghafal Quran, dia membaca surah yang panjang. Maka bila surah yang panjang, tetap hukumnya makruh bagi mazhab Syafi'i, tetapi tutup dengan surah yang lengkap tapi pendek. Dia ambil pada surah Baqarah, dia ambil surah ayat kursi sampai ayat yang ketiga, habis ke situ. Maka jangan rukuk lagi, baca surah Qul ya ayyuhal kafirun. Lepas tu bangkit, baca lagi surah untuk sambung ayat tu dan sebagainya, supaya untuk ingatan dalam sembahyang. Lepas tu tutup dengan surah Al-Ikhlas, supaya terangkat hukuman makruh tu. Dan surah Al-Lail, surah ni khas bagi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sebab Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, isteri dia dua minta cerai pada dia. Lepas segala harta dia semua untuk Nabi SAW. Maka orang kafir kata ni Bakar ni tolong orang ni tak ikhlas ni. Tolong orang ni tak ada ganjaran. Tolong orang ni ada makna ni, ada maksud ni kot. Ada nak ambil harta Siti Khatijah dan sebagainya. Maka turun surah Al-Lail ni untuk nak menjelaskan yang Sayyidina Bakar ni, dia buat apa yang dia buat ni, dia akan dapat ganjaran yang lebih baik terhadap apa yang dia buat. Seluruh harta dia, bapa saudara je, atuk je, ayah je, semua marah. Kerana segala harta je, dia jual kedai je bagi kat Nabi. Kedai satu lagi dia jual lagi. Harta pusaka pun dia bagi kat Nabi juga. Habis semua dia bagi kat Nabi, nak jaga Nabi SAW. Kita dah sampai pada surah Al-Lail, iaitu surah sampai kepada ayat nombor 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'anzartukum naran talazza. Maka aku peringatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala. La yaslaha illa al-ashqa. Tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling celaka. Allazi kazzaba wa tawalla. Yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman. Yakni Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada orang-orang kafir, penduduk Mekah, akan ada ni api neraka yang sangat panas dan dalam keadaan menyala-nyala. Dinamakan mereka
lazza. Ia disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, dan orang-orang kafir yang celaka akan dimasukkan ke sana untuk tinggal selama-lamanya. Kemudian diterangkannya mereka itulah yang mendustakan para rasul, tidak mahu beriman dengan Allah dan Rasulnya. Wa sayujannabuhal atqa, dan nanti akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka itu. Allazi yu'ti malahu yatazakka, iaitu yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah untuk membersihkannya. Yakni kemudian diterangkannya pula bahawa orang yang paling takwa kerana sangat menjauhi perkara-perkara syirik dan perbuatan maksiat, dia nanti akan dijauhkan dari neraka dan tidak akan dimasukkan ke dalamnya. Orang itu ialah yang membelanjakan hartanya di jalan Allah dan pada perkara kebajikan, bukan kerana riak bermuka-muka dan supaya dipuji orang, tetapi namun semata-mata hendak membersihkan dirinya dan jiwanya. Sebelum ni ayat Quran, fa amma man a'ta wattaqa, siapa yang suka memberi. Rupa-rupanya istilah memberi ni banyak je punya penjelasan, dia bukan sikit. Dia bukan istilah memberi dalam segi harta semata-mata, tidak. Memberi dalam segi tenaga, memberi dalam segi iaitu nyawa dalam peperangan Badar atau peperangan dengan Nabi SAW. Memberi masa. Macam sekarang ni kita beri masa untuk mendengar berkaitan dengan agama. Itu namanya memberi juga. Wattaqa, dalam masa yang sama ada sifat takwa. Takwa tu apa? Paling jelas kita nak cari jalan dapat pahala, tak nak ambil jalan yang membawa dosa, menjauhkan diri daripada dosa, mendekatkan diri pada benda yang disuruh oleh Allah yang membawa kepada pahala. Wasaddaqa bil husna, dia yakin Allah Ta'ala akan balas, dan Allah Ta'ala itu Tuhan yang maha kaya, boleh balas di dunia, boleh balas pada alam akhirat. Maka siapa yang bakhil, wa amma man bakhila wastaghna, siapa yang bakhil dan rasa diri cukup. Banyak istilah bakhil ni. Bakhil selawat, bakhil zikir, bakhil untuk sembahyang sunat, bakhil untuk bagi masa belajar agama. Kalau benda yang sunat boleh tahan lagi, tapi benda yang wajib. Bakhil untuk belajar, bakhil nak bayar zakat, bakhil nak sedekah, bakhil nak bantu orang, bakhil terhadap ilmu, bakhil nak bagi tahu maklumat ke orang. Apa maklumat dia saja nak tahu, tak nak bagi tahu, tak nak bagi tahu ke orang lain, takut orang mengatasi pada diri je. Itu bakhil. Bakhil ni banyak maksud. Wa kadzdzaba bil husna, dan dalam masa tak sedar ibarat macam dia menipu. Berkaitan, dia tidak mencayai. Berkaitan dengan kalau kita memberitahu maklum kepada orang lain, kita ajak orang, kita sedekah, kita akan dapat lebih kebaikan. Kebaikan tu datang dari siapa? Daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tolong mana-mana orang, kalau kita pandang orang tu, kita tahu orang ni boleh tolong kita ke tidak, maka dalam keadaan macam tu, kalau kamu nak tolong, tolong, tapi dalam hati jangan anggap dia nak menolong ataupun tidak, tetapi serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Apa kebaikan yang saya buat ni, mudah-mudahan Allah Taala balas. Kamu nak balas kat mana? Kat dunia, cakaplah mudah-mudahan Allah Taala balas kat dunia. Kalau ada hajat berkaitan kat dunia waktu ketika itu, mudah-mudahan saya tolong orang ni, mudah-mudahan apa yang saya buat ni berjaya. Kalau kita bagi benda tu, kita nakkan balasan untuk akhirat, maka kata mudah-mudahan apa yang saya bagi ni ada pahala-pahala yang menolong pada perjalanan-perjalanan selepas kematian. Fa nuyassiruhu lil usra, kami akan mudahkan ni bagi jalan bagi orang yang buat baik.
wa kazzaba bil husna fanuyassiruhu lil usra. Siapa yang mendustakan kebaikan, mendustakan kebenaran, maka Allah Ta'ala akan mudahkan jalannya untuk dibinasa. Kita melihat orang yang kaya dan raya, kan? Kaya raya, maksudnya dia kaya, dia sangat-sangat kaya. Satu ketika selepas 10 tahun, ada yang selepas 10 tahun, sebelum 10 tahun, rumah aja, kan? Rumah 3 tingkat dengan swimming pool ada 10 biji. Selepas 20 tahun semua tu dah kena jual. Tak ada. Dah hilang. Maka bila orang yang kedekut ataupun kedekut masa ataupun tak nak mendengar apa yang diutamakan oleh Allah, diri kita ni, orang yang sembahyang tidak boleh mengutamakan yang nombor satu dalam diri melainkan apa yang Allah Ta'ala suruh. Itu nombor satu. Dia tak boleh utamakan diri je, tak boleh utamakan nafsu. Apa Allah Ta'ala suruh, tu yang kena buat dulu. Yang nombor dua, sunnah Nabi. Kena utamakan sunnah Nabi. Saya tak tahu, kan? Kalau orang kata saya tak tahu, itulah kena belajar, kena ambil tahu. Lepas tu yang ketiga, kena utamakan perkataan ulama'. Jangan keluar lagi pendapat, jangan keluar lagi cakap. Apa benda cakap, kena lihat apa yang pakar dalam bidang tu memberi penjelasan daripada ulama'-ulama' ijma' dan qiyas terhadap nak menafsirkan Quran dan hadis. Yang benda yang tak jelas, sesuatu benda nak berlaku dalam kehidupan kita ataupun benda yang kita nak buat tak jelas, maka jangan keluarkan lagi apa pendapat, apa nak tunggu ilham, apa nak cakap benda. Kena tunggu utamakan apa yang Allah Ta'ala suruh. Nombor dua, sunnah Nabi. Tak jelas pada dua-dua ni kena jumpa ulama', orang yang mahir dalam ilmu bidang yang kita tengah cuba untuk nak dapat tahu apa yang patut buat, yang diredai oleh Allah, apa yang tidak disukai oleh Allah. Dah habis semua apa? Tak ada lagi pandangan yang daripada ulama' yang boleh dekat kita dan sebagainya, atau WhatsApp dan sebagainya. Marulah terakhir sekali ijtihad, pandangan pada diri sendiri. Itu kaedah kita dengan adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kadang-kadang orang petikai susah, bila bab susah ni memang rasa susah, tapi masalahnya Allah Ta'ala dengan kamu jauh ke dekat. Kita tanya diri kita, Allah Ta'ala jauh ke dekat dengan kita? Adakah Allah Ta'ala ni dekat ataupun jauh? Jauh ke dekat, dekat ke jauh? Nak jawab tu susah. Nak jawab tu susah. Ke dekat ke jauh, jauh ke dekat? Rasa-rasa jauh, rasa-rasa dekat. Tak silap saya, ada beberapa orang ustaz kat sini yang katam kitab tauhid, iaitu dalam la ilaha illallah. Akhir kalam kita nak bawa la ilaha illallah. Kena ada dalam la ilaha illallah ni benda yang wajib kita kenal melalui Allah Subhanahu Wa Taala, berkaitan dengan la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, yang Allah tu ada 41 sifat yang kena duduk dalam la ilaha illallah. Selagi mana tak lengkap benda tu duduk kat dalam la ilaha illallah, maksudnya kamu kena belajar sampai dapat. Tapi kalau belajar tak dapat-dapat, meninggal, itu dimaafkan. Tetapi buat tak kisah, ni masalah. Maka dalam la ilaha illallah ada sifat, ada terbahagi pada 4. Yang sifat yang diwajib bagi diri kita tahu berkaitan dengan Allah. Ada 20 sifat yang wajib kita tahu benda tu ada ke Allah. Ada terbahagi pada 4. Nafsiyah, diri Allah Ta'ala. Maka kita sentiasa kena yakin dalam hati kita, sentiasa menyebut yang Allah Ta'ala ada. Itu namanya wujud. Lepas tu salbiyah, terbahagi, itu nombor 2 pula. Sifat yang ada pada Allah takkan ada pada mana-mana makhluk. Dia yang paling awal, tak ada siapa yang boleh ciptakan dia. Dia yang kekal, tak ada siapa yang boleh memudahkan kekalannya. Tetap kekal sampai bila-bila macam tu. Tak ada perubahan. Tak ada siapa-siapa pun boleh menyamai macam mana diri Allah Subhanahu Wa Taala. Diri Allah dalam Al-Quran, la ilaha illahu, tiada Tuhan melainkan dia. La ilaha illa ana, tiada Tuhan melainkan aku. Itu kataan Tuhan.
Maka dia, kalau kita kata dia bagi nisbah pada Allah, tak sama dengan makhluk. Maka Allah Subhanahu Wa Taala tak ada siapa pun boleh sama macam dia. Kuasa je tidak berkurangan langsung walaupun satu saat, dan tidak memerlukan kuasa pada mana-mana makhluk je. Dan dia Tuhan yang Esa, tidak ada istilah pasang-pasangan. Benda 5 tadi yang saya cakap tu salbiyah. Tak ada Tuhan yang tak ada permulaan, tiada kesudahan. Tak ada siapa yang boleh sama dengan diri je. Tak ada siapa pun boleh ambil kuasa je, ataupun ada dia mengambil kuasa orang lain. Tak pernah berlaku. Dia berdiri dengan sendirinya, maknanya kuasanya kekal selama-lama macam tu. Tak ada menggunakan kuasa pada orang lain. Kita sembahyang ke kita tak sembahyang ke, tetap Allah Ta'ala Maha berkuasa, tidak kurang pun walaupun sedikit. Kita berdoa ke kita berdoa ke, tetap Dia Maha kuasa, dan Dia Tuhan yang Maha Esa. Ini sifat tak sama macam manusia, tak sama macam mana-mana makhluk. Namanya salbiyah. Pakaian yang ada pada Allah, sifat yang ada pada Allah, yang tak boleh disamakan dengan mana-mana makhluk. Makhluk tak boleh nak ikut. Batu tak boleh ikut, anjing tak boleh ikut, binatang tak boleh ikut, apa pun makhluk tak boleh ikut. 5 sifat ni, itu namanya sifat salbiyah. Tetapi sifat ma'ani dan ma'nawiyah, yang ni sama, yang ni rapat dengan kita. Ini nama rapat dengan kita. Itu yang dikatakan dengan sifat ihsan, iaitu in ta'budullah kama tarah wa in kuntum la tarah fa innahu yarak. Fazalika min adaf'al iman. Maksudnya dalam ihsan, semayanglah kamu seperti kamu melihat Tuhan. Kalau kamu tak dapat melihat Tuhan, rasa-rasa macam mana Allah Ta'ala melihat kamu. Itulah selemah-lemah iman. Pakaiannya kat mana? Pakaian kat dalam nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'niyah. Pakaian pada ma'ani dan ma'nawiyah. Ada 2 maksud. Ma'ani apa maksud? Sifat yang ada pada diri Allah. Ma'nawiyah, sifat yang terlahir daripada benda yang ada pada diri Allah. Pertama sekali dia akan cakap qudrah, kuasa. Kuasa Allah. Dia Allah Ta'ala berkuasa ke tidak? Dia Allah Ta'ala sifatnya berkuasa, dan sentiasa menggunakan kuasa dia. Kita ada kuasa tak? Manusia ada kuasa tak? Manusia ada kuasa, tetapi terbatas, ikut qadar masing-masing. Kuasa yang ada pada diri kita, siapa yang bagi? Boleh berjalan, siapa yang bagi? Boleh memegang, siapa yang bagi? Boleh memakan, boleh memasak, boleh meminum, boleh mengarah, boleh membuka, boleh mengangkat, boleh membawa kereta, boleh membawa motor. Semua tu kuasa, semua tu energi. Siapa yang memberi? Lain tak bukan, jawapannya Allah. Dia yang beri. Bila dia beri, kita guna tak kuasa tu? Allah Ta'ala adakan kaki kita, tangan kita. Dia takdirkan ada tangan, ada kaki. Kita guna tak benda tu? Kita mengguna. Siapa yang mengizinkan kamu berjalan? Siapa yang mengizinkan kamu nak pegang? Walaupun pahala, walaupun dosa, walaupun baik, walaupun tak baik. Siapa yang izinkan? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam segi kuasa yang ada pada diri kita, siapa yang punya? Allah. Bila siapa yang punya, kita kata Allah. Bila benda tu hak milik Allah, takkan Allah Ta'ala tak tahu? Takkan Allah tak rasa kuasa tu ada pada orang tu? Mana gerak kuasa kita yang kita buat, Allah Ta'ala rasa dan Allah Ta'ala tahu. Macam mana je rasa, macam mana dia tahu, Allah Ta'ala rasa. Sakit je ke, pedih je ke, seronok ke je, penipu ke je, nak kelentong ke je, semua Allah Ta'ala tahu. Macam mana je rasa, macam tu Allah Ta'ala rasa. Sebab itulah Allah Ta'ala ada sifat Tuhan yang Maha Sabar. Dia gunakan kuasanya untuk nak bunuh berjuta-juta orang. Allah Ta'ala tahu apa dalam pemikirannya. Dia dengar cakap siapa je ni, dia siapa penasihat je ni, macam mana ada jiwa yang macam ni. Allah Ta'ala tahu, melebihi daripada orang lain. Macam bila kalau saya sakit, saya pernah sakit, ramai orang tak boleh faham sakit saya.
Bertahun-tahun dalam cek berubatlah, ingat jin dan sebagainya. Akhir sekali baru doktor tahu kat. Rupa-rupanya baru 10 tahun baru doktor ni dapat tahu, sebab maklumat tu kat doktor dapat baru penyakit ni berapa juta orang seorang je ada penyakit macam tu. Ada penyakit. Kalau saya ni kalau baca kitab dia tak boleh berhenti. Baca je. Bila tutup dia jam. Dia tidur. Kadang-kadang tak sedar. Subuh, Zuhur, Asar. Zahar dah Asar. Puasa qada subuh, Zuhur, Asar. Kawan-kawan pelik. Tapi belajar lulus. Sebab dia terlampau kuat. Dia kalau terlampau fokus, boleh berhenti. Dia tak boleh nak bangun selagi mana otak tu nak. Dia dah kata dah okey, dia baru je bangun. Banyak orang rasa pelik dalam keadaan macam tu. Saya pun tak suka penyakit tu, tapi pelik juga penyakit ni macam mana boleh ada kan. Tapi itulah izin Allah Subhanahu wa taala. Maka bila dalam keadaan kuasa yang ada pada diri kita, sakit, macam contoh yang sakit saya, kita nak jelas kepada orang, sakit saya gini. Orang tu tak sakit, dia boleh faham, dia boleh yalah. Ataupun dia kata apa, betul ke sakit ke pemalas. Dia lagi kenakan kita lagi sakit yang kita lagi. Maka dalam keadaan macam ni, orang tak faham, tetapi Allah Ta'ala faham ke tak faham? Dia lebih aula, maha mengetahui berkaitan sakit, dan dia rasa sakit tu. Sakit kita ni, kalau kita kata tak ada siapa teman, mustahil. Allah Ta'ala sakit macam mana kita sakit, dia tahu sakit tu. Tetapi kesakitan tu tidak memberi mudarat bagi Allah, tetapi memberi mudarat bagi diri kita. Sakit kita tak boleh nak kerja. Allah Ta'ala tahu punya sakit dan rasa sakit dia, tapi tak ada melemahkan mana-mana kuasa dia. Sebab dia Tuhan yang maha. Dia yang bagi sakit tu, dan dia rasa sakit tu. Dan dia boleh qadarkan kira sakit tu. Sampai doktor sekarang ni kata, sakit kamu antara 1 sampai 10 mana? Dia cakap macam aksiden. Ini 10 doktor. Doktor terus bagi injek morfin supaya hilang sakit. Qadar sakit tu, berapa persen sakit tu Allah Ta'ala tahu. Ke akhirat nanti bila dapat buku, kamu sakit dalam keadaan persen yang macam ni. Kamu sakit, terlampau teliti. Lebih teliti daripada hospital lagi. Hospital pun terkejut dia punya telitian. Bila masuk pada alam akhirat berkaitan dengan diserah buku masing-masing. Kenapa kamu berjadi macam ni? Dia akan jelaskan macam lebih pada MRI lagi. Jelaskan. MRI pun tak boleh jelas macam. Dia sampai boleh jelas mana urat ni yang kena macam ni semua apa. Kenapa kamu jadi macam ni? Semua tu akan diperjelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kuasa yang ada pada diri kita, siapa yang beri? Kita buat kuasa tu, kita jalankan kuasa tu atas jalan yang Allah Ta'ala tak suka, dia izinkan. Dan dia tahu. Macam contohnya, saya nak minum air, saya nak ambil air tangan ni, Allah Ta'ala yang izinkan tangan kanan nak datang, tangan kiri nak pergi, nak buka, tak buka, nak baca Fatihah, dia yang izinkan. Maksudnya Allah Ta'ala dekat ke jauh? Dia tak jauh. Ada berapa meter jauh ke? Tak ada meter. Lepas tu, nombor 2 pula, kehendak. Allah Ta'ala bersifat kehendak. Kita ada kehendak tak? Nak jadi kaya, nak jadi senang, nak jadi muda balik, macam-macam nak kan. Nak jadi macam dulu balik, nak jadi macam ni balik kan. Jumpa macam-macam orang jumpa kan. Kadang-kadang bila suami meninggal kan, isteri tengok anak-anak ni semua macam tak nak layan je. Asalkan semua anak-anak ni pada zaman sekarang ni siang malam kerja, duit tak cukup. Sampai pening. Duduk ke rumah ni tak selesa, duduk ke rumah anak ni tak selesa, duduk rumah anak ni tak selesa. Bila tak selesa, tak boleh tidur malam. Sebab apa? Memikirkan berkaitan kenapa tak meninggal awal lebih daripada suami. Yang meninggal isteri pula, suami tinggal, sama juga dalam keadaan macam tu. Sebabkan benda-benda ni berlaku sebab maklumat tak banyak kat dia. Dia menyebabkan dia jadi nak ke belakang. Maknanya dia nak balik hidup je balik macam anak yang kecil tu, tak kahwin lagi. Bila dia makin marah, tak terkeluar dalam diri dia, habis semua menantu je marah. Dia tak suka semua menantu je. Bila tembung dengan saya kan, anak itu telefon mak dia, cakap, "Mak, telefon Ustaz Nazrin," kata. Saya pun kena telefon, cakap, "Siapa?" "Ni anak kepada Ustaz." "Ustaz siapa?" Ustaz ni." Cakap,
Saya cakap macam mana diorang tahu? Diorang cakap sebab makcik tak boleh tidur, nak tidur kejap pun boleh. Saya cakap makcik duduk kat mana? Duduk kat Melaka. Sebelah rumah siapa? Rumah Kah. Lepas tu saya telefon kawan saya. Saya cakap, ya, betul lah. Kalau hantar boleh datang, datanglah. Pergi. Pergi Melaka. Pergi Melaka. Sebab kawan rapat lama, masa belajar pondok lama. Datang. Cakap. Lepas tu, bila jumpa, rupa-rupanya, memang dia benci azakan anak-anaknya kebanyakan yang semua tu. Lelaki dan perempuan. Ustazah dengan ustaz. Tapi dia benci dengan semua menantu dia. Dia benci dengan semua menantu dia. Bila benci dengan semua menantu, macam mana kita boleh tahu dia benci menantu? Dia menceritakan benda yang tak baik yang ada pada dia nampak dia menantu. Dia cerita tak habis. Kita mula-mula kita jadi luahan, jadi konseling. Dengar je apa? 3 jam kita duduk dengar je. Bila nak habis dia cerita dia. Luahannya tak habis lagi. Banyak benda macam tu. Rupa-rupanya bila berlaku, bila jadi macam ni, bila anak tak faham, dalam masa tak sedar, sebenarnya dia tahu benda tu salah, tetapi dalam masa tak sedar, cara percakapan, cara pemikirannya, dia dah mula melaga-lagakan anak-anak dia dengan sebabkan menantu. Bila jumpa dengan anak ni, cerita menantu ni tak baik gini-gini, apalah suami tak jaga isteri, belajar tinggi-tinggi dan sebagainya. Bila jumpa dengannya pula, bila jumpa dengan ustazah, anak ustazah cakap, ustazah pula cakap, apalah dia ni ustazah tak boleh tak pandai jaga suami je. Gitu. Akhir sekali tak ada anak nak pergi rumah je. Tak ada anak nak pergi rumah. Lepas tu cakap dengan saya, cakap saya nak tidur kejap je. Cakap tidur kejap. Macam mana saya dapat tahu yang anak salah seorang anak ni tak hafiz Quran. So hafiz Quran, saya telefon dengan dia. Hantar tak buat apa, anak sembahyang hajat. Lepas tu tanyalah mak saya. Lepas tu cakap, takkanlah tak minta kat anak sekian-sekian nama untuk nak doa. Dia cakap ada. Saya minta dia doa. Dia pun sembahyang hajat, malam tu dapat tidur 5 minit. Nampak dia azan kat bukit. Nampak azan bukit. Buka. Lepas tu 2 hari 3 hari tak dapat tidur, dia minta lagi kawan tu sembahyang hajat. Sembahyang kawan tu pula sembahyang hajat lagi. So kali yang ketiga pula dia kata dia minta sembahyang hajat tak boleh tidur. Dia kata kawan ni tak buat. Kawan ni tak buat. Lepas tu bila saya jumpa dengan dia, cakap, kamu buat tak buat? Mak suruh saya apa? Sembahyang hajat? Tak, mak minta baca surah Yasin. Saya tengah kumpulkan baca surah Yasin 40 kali, tengah kumpul baca Yasin untuk nak bagi kat mak. Oh gitu. Lepas lama je dia cerita pula kawan saya yang hafiz Quran ni, yang minta ni, cerita pula buruk kawan tu pula. Habis saya dengar cakap, ini bahaya. Ini confirm adik-beradik ni tak boleh datang kat sini. Dia pecah belah sebab jiwa dia sakit. Dia nak luahkan benda tu dengan cara yang salah. Sebab dia tak perasan banyak benda. Bila masa sebenarnya 3 jam saja yang saya boleh dengan dia, tetapi sebab keluahan tu lama sangat, bila saya pergi balik ke rumah sembahyang Jumaat, pergi balik ke rumah, dia cerita kat anak je. Dia cerita kat anak je. Lepas cerita kat anak, dia cakap, wah, ini tak boleh cerita kat anak, lagi bahaya lagi. Tak apalah. Lepas tu bila saya duduk, anak dia ada kat sini, lepas tu saya nak cakap, kamu kena pergi. Dia dah cerita, saya pun terus. Bila saya cakap, sekarang ni dah tukar. Apa dalam pemikiran makcik nak? Apa dengan tidur ni? Lepas dia jawab banyak benda. Nak kahwin pun ada dan sebagainya. Bila keluar nak kahwin, kawan ni pula anak je kata, hai, dah tua macam ni nak kahwin. Dah kacau, cakap kamu duduk diam lah. Dia datang jauh kan. Lepas tu dia tengok muka saya. Lepas tu berkaitan dengan tauhid pula, dia dah kacau lagi kan. Mak tak belajar tauhid gini-gini. Dia cakap tak, ni makan masalah je. Dia tekanan dia lupa. Tekanan lupa. Lepas tu bila saya dah tahu semua cerita, habis semua saya telefon anak-anak je, cakap mak kamu ada sakit. Apa dia cakap, dia sebenarnya nak meluahkan. Kadang-kadang dia tak perasan, dia luahkan dengan cara yang salah. Diam je, jangan cakap apa, dengar je. Yang seorang ni pula bila kau telefon kata, dia pun kata, saya datang diam je. Yang lain-lain yang mengaji asyik melawan je. Cakap memanglah yang paling muda melawan, sebab muda lagi kan, muda lagi. Yang dah tua-tua ni sedar, yang muda-muda ni masih lagi, darah masih panas lagi. Ada lagi nak melawan. Maka bila diorang tu dah boleh bagi tahu yang mak je bukan sengaja nak buat macam tu, tetapi benda tu dah menjadi tabiat daripada emosi, asalnya emosi tukar menjadi tabiat. Sebab je nakkan hilang daripada bosan dan boring.
Dan dia memikirkan anak dia ramai, sepatutnya tak boleh jadi macam tu. Pemikiran ni dalam pemikiran tak boleh tidur. Benda tu jalan dalam pemikirannya. Saya dah membesarkan anak saya, tiba-tiba menantu ambil, dia pun tak nak jumpa saya. Jadi macam tu pemikirannya. Syaitan dah masuk, semua nafsu dah masuk, dia tak boleh tidur. Sangkaan buruk, dia membawa rosak badan. Sangkaan dalam pemikiran, dia boleh rosakkan badan. Maka keinginan, yang ni pun keinginan juga. Keinginan yang baik, keinginan jahat. Allah Ta'ala ada sifat keinginan. Iradah, kita panggil iradah. Manusia ada keinginan tak? Dia nak makan, dia nak minum, dia nak berjalan-jalan, dia nak tengok benda yang dia suka. Macam-macam kehendak. Apa benda yang dia kehendak? Siapa yang datangkan kehendak tu? Siapa yang mengizinkan kehendak tu datang kat je? Dan siapa yang mengizinkan kamu menghala pada kehendak tu? Kaunuhu muridan, keadaannya berkehendak. Bila kita ada kehendak, macam contoh nak makan pisang goreng, kita pergi jalan kat kedai, kita beli pisang goreng. Kehendak kita, kita ambil, kita gunakan kehendak kita, kita beli pisang goreng tu. Itu kehendak kita. Siapa yang mengizinkan kamu ada kehendak, dan macam mana yang Allah Ta'ala menjalankan kehendak kamu? Dengan apa yang biasa kita berlaku, kita jalan, ada duit, kita beli. Siapa yang mengizinkan itu semua? Jawapan tak lain Allah. Itu kehendak. Dalam segi kuasa, dalam segi kehendak, dalam segi pengetahuan, Allah Ta'ala ni Tuhan yang maha tahu, dan sentiasa menggunakan pengetahuan dalam mentadbir. Kita ni ada akal, dan kita ada maklumat. Ada benda kita tahu, ada benda kita tak tahu, ada benda yang kita tahu melalui pengalaman, ada yang kita tahu melalui pelajaran. Apa yang menyebabkan kita boleh tahu? Macam mana akal kita ni boleh menilai, boleh menahu, boleh tahu, boleh ingat? Siapa yang izinkan? Macam mana kamu boleh tahu? Siapa yang izinkan kebolehan kamu boleh tahu? Kebolehan untuk ingat, kebolehan untuk menentukan. Kamu fikir baik, Allah Ta'ala izinkan. Kamu fikir jahat pun Allah Ta'ala izinkan. Sifat tu ada pada Tuhan, tapi Tuhan punya sifat mesti baik. Sifat pada manusia ada, tetapi tak sama macam mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berbeza. Kita punya konteks pemikiran kita, konteks dari pengetahuan kita dengan Allah Ta'ala jauh. Dia hanya bagi sedikit, tak banyak. Tapi yang sedikit tu pun dah bangga diri, dah bangga lain macam. Maka siapa yang beri benda tu? Penglihatan. Allah Ta'ala maha melihat, dan dia mengguna penglihatan. Seluruh makhluk-makhluk yang melihat, dia melihat macam mana makhluknya. Tetapi penglihatan dia tak sama macam makhluk. Tetapi dia tahu semua makhluk macam mana melihat. Macam saya lihat tuan-tuan lihat saya, semua Allah Ta'ala tahu. Siapa yang beri? Dia. Siapa yang izinkan? Dia. Siapa yang melihatkan? Dia. Sama juga dengan berkata-kata, sama juga dengan pendengaran, sama juga dengan penghidupan. Allah Ta'ala Tuhan yang maha hidup, sebab itulah hidupkan ramai, hidupkan banyak benda, hidupkan manusia, hidupkan pokok, hidupkan kita. Kita hidup. Siapa yang mengizinkan kita ada roh dan hidup? Siapa punya? Siapa yang izinkan? Maka semua sifat yang 7 ni, 7 ada dan dipakai. Kita ada biji mata untuk melihat. Allah Ta'ala ada penglihatan, dia sentiasa melihat, dan penglihatannya tahu semua melihat. Maka kita dengan Allah Ta'ala ada jauh ke? Semua apa yang ada pada diri kita, dia punya. Dia yang mengizinkan bentuk ada. Dan bila kita nak buat, dia yang izinkan. Emma baik, emma buruk. Nak kata Allah Ta'ala yang jauh, payah. Dia dekat. Apa yang kita nampak, dia nampak. Apa yang kita bau, dia bau. Apa yang kita cakap, dia cakap. Apa yang kita fikir, dia yang izinkan fikir. Yang lintasan fikir, dia yang izinkan. Emma daripada malaikat, emma daripada syaitan. Macam mana nak kata Allah Ta'ala jauh dengan kita? Emma kamu orang kafir, emma kamu sejahat-jahat manusia atas muka bumi, emma kamu sebaik-baik orang atas muka bumi, emma Nabi dan Rasul, semua tu Allah Ta'ala rapat. Tak kira apa jenis makhluk, emma binatang, emma manusia, emma jin, emma malaikat, Allah Ta'ala tahu.
Nak kata Allah Ta'ala jauh macam mana? Dalam segi zat diri je kita tak boleh nak tafsirkan. Tapi pengetahuannya tentang diri kita, tentang apa kuasa dengan diri kita, penglihatannya terhadap diri kita, pendengarannya terhadap diri kita, percakapannya terhadap diri kita, pendengarannya terhadap diri kita, penghidupan kita yang diberi oleh Allah Ta'ala, kuasa yang diberi pada kita, kehendak kita, semua atas izin Dia. Bila kamu lawan Dia, habis. Ke akhirat, habis. Kalau kita rasa Allah Ta'ala jauh sebabkan kita rasa berdosa, tak ada masalah. Tetapi hakikatnya Allah Ta'ala sentiasa rapat dengan kita, tak ada satu saat pun jauh dengan kita. Tak ada satu saat pun jauh pada diri kita. Sebab itulah Allah Ta'ala cakap celakalah bagi orang yang mendustakan kebenaran dan berpaling daripada keimanan. Kita tak pernah mendustakan, tapi banyak kali lupa. Itu biasa. Bila lupa, terbabas. Bila lupa, terbabas. Bila lupa, terbabas. Kena sentiasa diperingatkan. Maka diperingatkan, ringkaskan supaya sentiasa ingat. Dan bukan kita sahaja lupa, Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW kadang-kadang terlupa. Sebab itulah ada zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan melainkan kamu ya Allah. Subhanaka, maha suci kamu, maksudnya Allah Ta'ala tidak bersifat dengan alfa, tak tahu apa kita buat, tidak melihat, tidak berkuasa, tidak berkehendak, tidak menentukan. Berkehendak maksudnya menentukan. Tidak melihat, tidak mendengar, tidak berkata dengan kita. Dan bukan dia mati, dia hidup. Bila hidup maksudnya dia tahu. Kalau mati, orang yang mati apa manfaat kat je? Pokok mati, apa nak buat? Tebang, tak ada manfaat. Pokok durian besar, tak berbuah 2-3 tahun, apa nak buat? Tebang. Dah mati. Allah Ta'ala mati, mustahil dia mati, dia hidup. Maka dia hidup, dia tahu. Maka bila kita berpaling daripada kebenaran, berpaling daripada keimanan, maka Allah Ta'ala celakakan orang tu. Maka bila kita duduk atas jalan tu, ingat perkataan la ilaha illallah, 41 sifat tu duduk dalam la ilaha illallah. Bila kita ingat benda tu, kita duduk, maka kita masa kita meninggal, kita bawa la ilaha illallah tu mencukupi. Bila cukup, perjalanan tu mudah. Tetapi kalau la ilaha illallah, pengisian dalam tu kurang, dan banyak perjalanan pula kita pula lawan sunnah Nabi, tak ikut sunnah Nabi, tidak pengetahuan, lupa berkaitan Tuhan, rasa diri itu lebih utama daripada Tuhan. Bila lupa Tuhan, syaitan akan ambil alih, nafsu akan ambil alih. Maka bila keadaan macam tu, kan, bahaya, sangat-sangat bahaya. Cara kelakuan kita pun nampak lain, diri kita pun rasa lain. Dan nanti jauhkan orang yang paling takwa dari neraka. Orang yang jelas jauh daripada neraka, tidak disentuh neraka. Maksudnya bila meninggal, dia tak masuk, dia tak ada masalah-masalah azab ni ke. Orang yang masuk dalam kubur ni akan dipeluk. Semua orang jenis masuk dalam, Nabi ke Rasul ke, semua orang bila masuk dalam kubur dia akan dipeluk. Peluk dengan dua keadaan, peluk dengan kasih sayang ataupun peluk dengan kasar. Bagi orang yang baik akan dipeluk tetapi dengan kasih sayang. Bagi masa dia peluk tu kita terkejut, bumi peluk kita, macam mana bumi peluk? Dia agak pelik, kan? Maka peluk, dia akan peluk, apa dia peluk dia lepaskan. Itu kali pertama untuk orang yang beriman lagi bertakwa. Tapi bagi orang yang jahat, bila dia peluk tu rasa antara tulang antara tulang dada kita belah kanan kiri, rusuk kanan rusuk kiri ni belaga antara satu sama lain. Dia punya peluk punya kuat lain macam, sampai sakit kita, nak nafas pun tak boleh. Maka siapa tu orang yang bertakwa? Ini dijelaskan. Allazi yu'ti malahu yatazakka, iaitu yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah untuk membersihkannya.
Orang yang suka bersedekah, orang yang suka menolong orang lain. Untuk apa kamu tolong orang lain? Untuk nak dapatkan pertolongan Allah. Maka dia tolong, tak dapat lagi pertolongan Allah. Maka maksudnya segala apa yang sedekah ni masih lagi tidak menutup dosa-dosa je. Masih lagi tersangkut. Maknanya dia kena sedekah, ada benda tersangkut. Banyak orang yang sedekah, tetapi tak lepas berkaitan dengan zakat. Zakat tu tak kena sasaran. Bila zakat tak kena sasaran, yang wajib tu tak dibuat, yang sunat je buat banyak, tersangkut juga. Dan ramai orang ahli korporat jatuh puncanya zakat tak kena sasaran. Azakan dia kata, saya dah buka madrasah tahfiz dah. Banyak madrasah tahfiz buka dah, 12 madrasah tahfiz dah buka dah. Lepas tu tiap-tiap bulan bayar dan sebagainya, maintenance dan sebagainya. Tapi tahun ni dah tahun ke-10 ke tahun ke-20 ke, jatuh terpaksalah tak boleh tolong, tak boleh tolong dan sebagainya. Orang dah call, anak yatim dah call, pening. Zakat bantu. Maka bila pergi jumpa ulama-ulama, banyakkan ulama-ulama, salah seorang yang datang ke Mekah, dia kata kamu kena belajar bab zakat. Sebab zakat ni wajib. Ibarat macam kita semayang sunat, semayang duha, semayang malam. Subuh, zuhur, asar, maghrib tak semayang. Apa manfaatnya semayang malam, semayang duha, semayang sunat, tapi semayang yang wajib tak buat. Semayang subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak tak buat, tapi semayang lainnya buat. Tasbih pun dia buat. Tapi orang yang tak semayang 5 waktu ni payah nak semayang tasbih. Bukan senang nak semayang tasbih. Tetapi kalau dia semayang yang lain, tetapi semayang macam yang dengar semayang duha ni lebih, dia semayang duha je. Masa ada viral waktu ketika ramai ustaz-ustaz cerita kelebihan semayang duha, ramai orang semayang duha, subuh tak semayang, zuhur tak semayang, maghrib semayang. Rupa-rupanya maklumat dia tahu yang wajib semayang ni hanya untuk dapatkan kelebihan. Semayang ni hanya adat orang Islam, bukan kewajipan. Ramai orang ingat macam tu. Sampai ada satu syarikat, ramai orang nak minta keluar, nak berhenti kerja, orang kilang dan sebagainya. Untuk apa semayang duha? Sampai Cina pun pening, kenapa kau nak semayang duha ni? Untuk apa semayang duha? Lepas tu ada orang kat situ, pengarah kat situ bagi tahu, dia rapat dengan Cina tu, orang Melayu kita. Dia pun Cina tu tanya dengan dia, "Buah, kenapa orang ni asyik keluar, kita tak kasih, dia pun lari semayang." Dia cakap, "Kamu suka tak? Untung tak? Suka. Semayang duha ni buat untung tau. Kalau macam tu semayang kat pejabat saja. Dia suruh tukar semayang kat pejabat je." Maka orang Cina kalau untung dia jalan bagi terus. Dia bagi terus. Kadang-kadang kita anggap orang kafir ni dia tak faham pahala dan dosa. Orang kafir pun nak nikmat, orang Islam pun nak nikmat. Kita pun Allah Ta'ala tidak membenarkan kita. Allah Ta'ala tak suka kita hanya minta nikmat akhirat saja, hanya minta nikmat dunia saja. Mintalah nikmat di dunia dan akhirat. Itu yang nak katakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Allah dapatkanlah saya nikmat di dunia, begitu juga nikmat pada alam akhirat. Maka semayang duha. Bila semayang duha, semayang subuh tak semayang, zuhur tak semayang, asar tak semayang, maghrib tak semayang. Rupa-rupanya dia ingat semayang tu wajib tapi tak ada pahala, dapatkan rezeki. Dia cakap ni macam mengira kalau semayang duha tu dapatkan rezeki, subuh itu lagi dahsyat lagi. Dan subuh tu lebih dahsyat lagi. Tapi orang tak cerita yang kelebihannya saja. Sebab tiap-tiap semayang ada kelebihan-kelebihan tersendiri. Semayang maghrib ada kelebihannya, semayang isyak ada kelebihan. Jikalau semayang subuh tak ada orang lagi semayang subuh, matahari tak boleh terbit. Matahari tu nak keluar tak boleh. Makin je pening matahari. Kalau satu dunia ni tak semayang subuh, matahari tak boleh keluar pada tempatnya. Maka bila je pening, dia akan tanya dengan malaikat, "Macam mana ni? Hari ni biasa jalan macam ni." Maka malaikat akan tanya dengan Allah. Maka Allah Ta'ala akan jawab, cakap, "Hari ni tempat yang kamu turun, biasa kamu turun, tempat lah kamu terbit, dia terbit belakang, terbit kat barat. Sebab tak ada lagi orang sembahyang. Masa tu masih lagi orang ingat Allah, masih lagi ada yang zikir. Tapi sembahyang tak ada dah. Bila masih lagi ada orang zikir dan sebagainya, maka orang yang berzikir ni masih ada beriman tapi berdosa. Itu yang akan keluar satu angin
mengambil orang yang beriman walaupun satu zarah dalam hati mereka. Akan keluar satu angin akan mengambil semua nyawa-nyawa orang yang beriman walaupun satu zarah, tinggalkan orang-orang yang betul-betul hati kosong berkaitan dengan iman. Allazi yu'ti malahu yatazakka, iaitu orang yang suka memberi duit untuk apa? Untuk menyucikan hati. Kenapa nak menyucikan hati ni? Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tuzza, tidak ada seorang pun di sisi apabila memberinya satu nikmat kepadanya mengharapkan balasan. Maka orang yang memberi satu benda ni, memberi duit dan sebagainya, bantu orang dan sebagainya, dalam hatinya nak menyucikan hati supaya nampak perjalanannya itu macam mana. Nampak perjalanannya iaitu perjalanan akhirat itu mudah. Sampailah bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Perjalanan bangkit pada hari akhirat. Setiap perjalanan kat dunia ni, satu kaum ni 2000 tahun. 2000 tahun hancur, 2000 tahun hancur, 2000 tahun hancur, 2000 tahun hancur. Lepas tu ada ulama mengatakan umat Nabi Muhammad ni tidak melebihi pada 1500 tahun. Dia tak boleh melebihi. Itu daripada ijtihad je, kan? Maka tak boleh melebihi. Tapi bila masuk dalam kubur, kan, kita tak tahu berapa generasi yang kita hidup dalam tu. Mungkin 400 tahun, 4000 tahun, 500,000 tahun dan sebagainya. Mungkin macam tu, 500 tahun dan sebagainya. Tapi masuk pada alam akhirat, masuk pada alam, iaitu tiap tiupan Israfil itu berlaku, dunia ni akan tertahan selama 40,000 tahun. Jadi yang dibunyi bumi ni balik, orang dalam kubur 40,000 tahun. Ditiupkan balik, keluar munculnya bila hidup hayah dalam masa bingung-bingung 40,000 tahun. Lepas tu dikumpulkan mereka, naik angka lagi 50,000 tahun. Tiap-tiap perjalanan 50,000 tahun, 50,000 tahun, 50,000 tahun, sampai masuk neraka ataupun masuk syurga. Masuk syurga paling lambat, masuk neraka paling cepat. Orang yang cepat masuknya masuk mana? Masuk neraka. Orang yang paling akhir, destinasi yang paling akhir ialah syurga. Syurga destinasi yang terakhir. Kalau siapa yang tak sampai ke akhir, jatuh, maksudnya masuk neraka awal. Wa na'udzubillah min zalik. Maka bagi orang yang nak masuk syurga, amalan ni semua berkaitan dengan masa dia hidup sekarang ni. Bila roh dia sampai halkum, matahari yang terbit di barat, itu matahari terbit di barat ni kalau ikutkan belajar lama lagi. Kalau ruh sampai hakum naik ke atas je, apa jenis kamu cakap tidak membawa manfaat. Apa jenis kamu cakap tidak membawa manfaat. Kamu kata, ya Allah, tak ada pahala dah. Kalau kita berhadapan dengan sakit, ya Allah, kenapa sakit ni? Ada dosa ke apa? Perkataan tu semua ada pahala, ada kiraan dia. Tapi bila meninggal ni, satu saat, mana-mana saat, mana percakapan yang baik, zikirlah beribu-ribu ya Allah. Bacalah Quran berjuzuk, beratus-ratus kali khatam, tidak ada kiraan pahala selepas kematian. Mana pahala yang dapat? Yang dapat daripada orang yang hidup. Barang yang kita wakafkan, yang orang gunakan, kalau kita wakafkan Quran, orang baca Quran tu, ada pahala akan sampai. Ilmu yang disampaikan, yang diamalkan, imma tak kira bentuk apa jenis, dia berbentuk baik. Yang ketiga, iaitu anak yang mendoakan dia. Selagi mana anak tu mendoakan je, selagi itulah dia dapat pahala. Pada diri dia sendiri, nak semayang dalam kubur tak boleh. Dia nak berzikir tak boleh. Dia sebut ya Allah, malaikat kata, kamu kenapa sebut ya Allah ni? Tak ada apa kamu dapat. Tak ada apa kamu dapat. Kamu tak akan dapat apa. Maka itulah Nabi SAW bila cerita berkaitan dengan kubur, Nabi kata, benda yang paling mengerikan daripada dunia, bila masuk dalam kubur, yang kamu akan nampak benda mengerikan kalau kamu ingkar cakap Allah Subhanahu Wa Taala. Sayyidina Uthman bin Affan, kalau cerita berkaitan syurga dan neraka, dia diam. Bila pergi ke kubur, nangis. Dia akan nangis tergesak-gesak sampai janggut dia tu basah habis. Bila sahabat kata, wahai Sayyidina Uthman, bila kamu cerita buat syurga dan neraka tak nangis macam ni? Kenapa kat kubur nangis macam ni? Dia cakap, saya dengar Nabi kata, inilah tempat awal kamu. Kalau awal kamu kat sini hancur, sampai bila-bila kamu hancur. Kalau kat sini selamat, selama-lamanya selamat. Maka Sayyidina Uthman bin Affan, orang yang Nabi kata dia ahli syurga, tetap rasa takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
takut dengan apa kesilapan yang dia buat. Dan tidak ada seorang pun di sisinya apabila memberikannya satu nikmat kepada mengharapkan balasan. Maka orang yang buat baik, orang yang hati betul-betul baik, kebanyakannya tidak ada balasan di dunia. Dia nakkan balasan beruntuk akhirat. Kalau nak cari pahala, tetapi dalam muamalah, dengan libatkan muamalah, orang meniaga dan sebagainya, kedai, kita datang ke kedai, tolong tukar minyak hitam, berapa bayar? 15. Ikhlas sila dapat pahala ke akhirat. Kalau 10 orang, 20 orang buat lingkup kedai tu, tak buka dah kedai tu, tutup dah. Muamalah dengan buat macam tu. Ini bukan bab muamalah, ini dalam bab cari pahala. Sayyidina Abu Bakar pun jual kain. Kalau tak ada orang beli kain dengan dia pun kata, kalau tak ada orang nak beli kain dengan saya, macam mana nak bagi anak dan isteri makan? Maka dalam segi pekerjaan, kerja macam biasa, tapi duit yang lebih ada pekerjaan, sedekah pada orang supaya kita dapat ada pahala akhirat. Maka melainkan kerana mencari keredaan Tuhan yang maha tinggi. Wala sawfa yarda, orang yang hatinya dibaikkan, hatinya ingat kepada Allah, tahu yang Tuhan tu hampir kita, tak jauh mana pun, walaupun sejengkal, walaupun seinci, Allah Ta'ala tak pernah jauh dengan kita, sentiasa dekat dengan kita. Lagi-lagi Tuhan yang maha pengasih, lagi maha penyayang, Tuhan yang maha pemurah. Maka bila rapat dengan kita, kita jangan buat dosa. Maka cari jalan-jalan yang Allah Ta'ala redha. Apa benda yang kita buat diizinkan oleh Allah, kita tahu benda tu, tapi kita minta pada Allah Ta'ala, apa yang saya nampak diizinkan oleh kamu ya Allah, saya tahu. Dan apa yang kamu nampak dengan izin kamu ya Allah, serta dengan redha kamu. Kita kena minta redha, supaya apa yang kita nampak tu dalam redha Allah, apa yang kita cakap dalam redha Allah, apa yang kita telinga dengan redha Allah, apa yang kita fikir dalam redha Allah, apa yang kita nilai dalam redha Allah, apa yang kita buat daripada 7 anggota kita dalam redha Allah. Sebab kita tahu apa yang kita buat semuanya mesti dengan izin Allah. Bila dengan izin Allah, saya harap sekali dengan redha Allah, minta. Maka bila kita sentiasa pakai perkataan, orang ni marah saya, dia tak boleh marah saya kecuali dengan izin Allah. Orang ni langgar saya, dia tak akan boleh langgar saya kecuali dengan izin Allah. Baru hati kita ni boleh tenang, sebab kita nampak segala satu benda berlaku dengan izin dia. Tak ada satu benda pun tak boleh berlaku kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pertanyaan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah? Mana tadi? Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi
أجمعين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah yang maha mengetahui akan segala rahsia-rahsia kami, Allah, ampunkanlah segala dosa besar dan dosa kecil yang telah kami lakukan, ya Arhamar Rahimin. Ampunkanlah segala dosa besar dan dosa kecil bagi ibu bapa kami, dan rahmatkanlah mereka sentiasa. Ampunkanlah segala dosa besar dan dosa kecil bagi pasangan kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, keturunan kami, adik-beradik kami, kawan-kawan kami, jiran-jiran kami, sekalian mukminin dan mukminat, dan sekalian muslimin dan muslimat yang masih hidup, yang sudah meninggal, ya Arhamar Rahimin. Rahmatkanlah kami sentiasa, berkatkanlah kami sentiasa, angkat segala laknat, angkat segala bala, angkat segala kesusahan, kepayahan, kesakitan yang sudah kena pada diri kami. Pimpinlah kami pada jalan yang benar, supaya selamat di dunia, bahagia di dunia, selamat pada azab kubur, selamat pada azab akhirat, dan dapat masuk syurga-Mu, ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.